Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu dan ayah-ayah, abang kakak, adik-adik muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ke-17 Allah Ta'ala kurniakan kita taufik dapat lagi kita berkumpul dan bersolat secara berjemaah dan juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amalan kita, Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan mengampunkan kita atas segala kecuaian kita. Malam ni dah malam yang ke-17 Ramadan. Petang tadi saya sempat buat satu video, saya sebutkan malam 17 Ramadan mengikut Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan ia adalah malam Lailatul Qadar, kan? Walaupun pandangan ini dia berbeza dengan kebanyakan para ulama lain. Para ulama lain banyak menggunakan hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan suruh cari Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Taharrau Lailatul Qadri, carilah malam Al-Qadar itu pada 10 yang terakhir. Tetapi Imam Hasan Al-Basri juga adalah dalil-dalilnya, kan? Bukan pakai agak aja. Imam Hasan Al-Basri sebut malam yang ke-17, dan bukan beliau seorang yang sebut malam ke-17 tu. Ada lagi sebahagian daripada para ulama salaf yang lain mengatakan malam Lailatul Qadar itu boleh berlaku pada malam ke-17 Ramadan. Salah satu daripada faktornya adalah kerana bila Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran surah Al-Qadar itu, kan, Allah Ta'ala nyatakan ba'da'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan ia pada malam Al-Qadar. Dan kita pun tahu bahawasanya turunnya Al-Quran itu salah satu daripada pandangan yang masyhur mengatakan berlaku pada 17 Ramadan. Jadi oleh kerana itu maka Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 17 mengikut mereka, mengikut sebahagian ulama. Jadi kita hormatlah pandangan tersebut. Selain daripada sebab turunnya Al-Quran dan Lailatul Qadar, malam 17 Ramadan juga dimuliakan dengan sebab berlakunya perang Badar pada 17 Ramadan. Jadi ada 3 perkara besar. Malam ni Allah Ta'ala pilih kita berada di surau, kita dapat solat berjemaah, kan? Dan kita dapat aminkan doa yang dipanjatkan oleh imam kita tadi, kan? Mudah-mudahan ibadat kita tak terhenti setakat itu saja. Malam ini sampailah ke paginya, mudah-mudahan banyaklah ibadat kita, kan? Kalau kita nak balik tidur pun kejap lagi, bangunlah awal sedikit, sebab kita tahu ada kemungkinan malam ini Lailatul Qadar. Macam tu je lah. Kita tak tahu, memang tak tahu, tuan-tuan. Kecuali ada di kalangan tuan-tuan yang memang confirm tahulah. Itu Allah Alam lah. Mungkin ada yang kata, Ustaz, saya nampak dah tadi pokok sujud. Kalau ada tuan-tuan yang cakap macam tu, terima kasihlah kerana memberitahu supaya kita boleh elakkan jalan tu. Mungkin pokok tumbang lah. Gitu je lah. Tapi biasanya kita tak tahulah, kan? Kita tak tahu. Jadi tak apalah, yang pentingnya kita usahakan beribadah, dan tidak mustahil pun ia berlaku. Walaupun Nabi SAW bagi tahu taharraru Lailatul Qadri itu, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir, tetapi bukan bermakna mustahil untuk berlaku sebelum daripadanya. Bagi mereka yang beribadah pada setiap malam pada bulan Ramadan, pasti dia akan dapat. Dan paling tidak berazamlah untuk kita solat subuh secara berjemaah besok pagi. Dan azam tu kena ada dulu untuk sembahyang subuh berjemaah esok pagi. Jadi kalaupun kita terlambat bangun esok pagi untuk qiyamul lail dan sebagainya, tapi kita dah dapat pahala qiyamul lail, insya-Allah. Kan? Jadi kita tak rugilah maknanya. Dengan syarat azam tu kena ada dulu. Esok pagi aku nak qiyamul lail, aku nak sembahyang subuh berjemaah. Besok pagi aku nak datang surau, nak sembahyang subuh, contohnya.
kan? Besok pun cuti kan? Tak ada masalah lah pun untuk datang sembahyang subuh berjemaah kat surau. Sebelum-sebelum ni kalau hari kerja mungkin kita bagi alasan takut lambat pergi kerja kan. Tapi kali ni tak ada dah. Besok subuh kita sama-sama berazam kita akan sembahyang subuh secara berjemaah, insya-Allah. Boleh kot insya-Allah tuan-tuan esok subuh kena ramai lah ya? Esok subuh ada kuliah subuh. Ada kuliah subuh. Lagi lah ada kuliah subuh pula tu lagi. Siapa kuliah subuh esok? Maulana Hasnul, masya-Allah, orang alim. Syekhul Mishkat. Ulama hadis yang sangat alim tu tuan-tuan. Rugi kalau tak datang besok. Jadi ambil keberkatan daripada ilmu-ilmu hadis yang ada pada beliau. Kitab Mishkatul Masabih tu beliau terjemahkan, beliau huraikan dengan begitu cantik sekali. Jadi besok pagi pakai hadir lah. Rugi kalau siapa yang tak datang. Walaupun ngantuk macam mana sekalipun tuan-tuan, datang tertidur pun tak apalah. Maknanya lepas sembahyang subuh tu kot lah sahur dah berat kan. Kot lah ada sebagian tuan-tuan sahur kena isi lemak ke apa ke. Jadi bila sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh tu ngantuk, datang ke surau sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh waktu kuliah tidur. Macam ustaz macam galakkan pula kan. Ni bukan galakkan tuan-tuan, ni maksudnya kalau tertidur pun tak apa, yang penting datang. Macam itulah. Lebih baik tertidur dalam majlis ilmu daripada tidur kat atas katil. Gitu je, fikir macam tu je. Lebih baik tertidur dekat majlis ilmu berbanding dengan tidur dekat atas katil. Bukan niat nak tidur Okey, bismillah, alhamdulillah. Jadi kita sekarang ni, jadi kita bincangkan malam ni, dah malam yang ke-17 Ramadan. Ada beberapa perkara yang saya ingat saya nak sebutkan. Kita punya tazkirah malam ni tak ada tajuk Jadi kita ada beberapa point saja, beberapa perkara yang mungkin nampak macam dia tak ada kaitan satu sama lain, tapi sebenarnya ujungnya dia ada kaitan lah. Tadi saya datang ke sini, saya sembahyang isyak dulu dekat Selayang. Kenapa saya sembahyang isyak dulu? Supaya dalam perjalanan tu nak sampai ke sini, sebab saya fikir, saya kira-kira kalau saya sampai ke sini baru saya nak sembahyang isyak, maka saya akan dapat mungkin sembahyang isyak bersama dengan imam, lepas tu terus witir, mungkin gitu. Ataupun habis banyak pun mungkin dapat 2 rakaat, lepas tu terus witir. Jadi saya kata takkanlah aku nak sembahyang 2 rakaat je tarawih malam ni, kena malam ni Lailatul Qadar 2 rakaat je aku sembahyang. Boleh dah sambung lagi kejap lagi insya-Allah. Tapi maksudnya yang sebelum witir tu. Jadi bila saya sembahyang dulu kat sana, lepas tu baru datang ke sini, apa perbezaan dia? Perbezaan dia adalah dalam perjalanan dari Selayang tu sampai ke sini, saya boleh sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih dalam kereta sambil memandu. So dekat atas leburai Mameru, Sungai Besi, Max kan, sepanjang-panjang tu boleh sembahyang sunat atas kenderaan. Sebabnya apa? Sebab saya dah dikira sebagai bermusafir dengan permusafiran pendek. Sebab syarat untuk sembahyang sunat atas kenderaan, pertamanya dia mesti bermusafir, tapi bukan musafir 2 marhalah tu. Memang tak sampai 2 marhalah lah nak sampai Putrajaya ni, tapi walau 1 marhalah pun dah memadai untuk sembahyang sunat atas kenderaan. Jadi kalau dari rumah nak datang ke surau, jangan dengan dia lah. Tentang naik motor datang ke surau kan, atau motor dia sembahyang sunat dulu, tu tak kira dah, tu ngada-ngada jadi kalau ada perjalanan yang panjang sikit, kita boleh sembahyang sunat atas kenderaan. Syarat seterusnya untuk sembahyang tarawih mesti dah sembahyang isyak. Sebab tarawih syarat dia bukan masuk waktu isyak, tapi syaratnya mesti dah sembahyang isyak. Jadi sebahagian daripada kita pun bila dia tak tahu hukum ni, dia datang ke surau, tengok imam dah start tarawih, dia terus nonong sembahyang tarawih. Tanya bila nak sembahyang isyak, nantilah kejap lagi sembahyang isyak. Mana boleh? Isyak dulu baru boleh tarawih. Jadi bila saya dah sembahyang isyak, maka dalam kenderaan tadi saya dah boleh sembahyang tarawih. Okey, ketiganya syaratnya mesti sembahyang sunat lah, tak boleh sembahyang fardu. Atas kenderaan sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Jadi boleh sembahyang sunat. Syarat yang lain, syarat biasalah, mesti tutup aurat, mesti suci dari hadas, suci dari najis kan, banyak ada wuduk dan sebagainya, cukup lah.
Dan syarat yang dikecualikan adalah syarat menghadap kiblat. Menghadap kiblat tak disyaratkan. Jadi senang je lah, tinggal nak amalkan aja. Tuan-tuan pun boleh, insya-Allah. Kalau tuan-tuan balik kampung ke, contohnya balik kampung waktu malam, dah semayang isyak siap-siap, maka boleh untuk kita semayang tarawih dalam kenderaan. Cara dia sama macam semayang duduk atas kursi, kan? Sama macam semayang duduk atas kursi lah. Rukuk tunduk sikit, sujud tunduk lebih sikit. Itu je lah. Bagi nampak depan lah, bagi nampak jalan lah. Sebab tadi orang tanya saya, petang tadi yang tanya, Ustaz, tak bahaya ke semayang sambil memandu? Saya kata bahayalah kalau sujud sampai tak nampak jalan. Itu kita takbir, orang akan sebut innalillah. Itu je lah. Dia berubah lafaz zikir dia. Daripada Allahu Akbar jadi innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan begitulah, biar nampak jalan. Itu je. Rukuk dengan sujud ni, dia syarat dia adalah rukuk tu tunduk, sujud tunduk lebih sikit, membezakan dengan rukuk. Itu je syarat dia. Bukan syarat dia mesti sampai bawah dari lutut ke. Sebab ada satu video viral, ada seorang ustaz tunjuk, dia kata kalau semayang atas kursi, sujud kepala kena lebih rendah daripada lutut, kan? Saya kata mentang-mentang ustaz tu kurus, bolehlah dia tunjuk macam tu, kan? Siapa yang ada spare tire memang tak lepas tuan-tuan nak buat macam tu, kan? Bukan kata kat imam, kan? Tapi memang kita tak boleh, kan? Dia tunjuk sujud tu sampai ke bawah macam tu lah, dia tunduk, kan? Itu tak disyaratkan, itu tak disyaratkan. Itu syarat kalau sujud atas lantai. Sujud atas lantai, ya, kepala mesti lebih rendah dari punggung. Sujud yang atas kursi ni dipanggil imak, maksudnya isyarat. Isyarat. So kalau dengan isyarat, yang penting nak bezakan saja mana berdiri, mana rukuk, mana sujud. Nak bezakan tu saja. So bila dapat bezakan, selesailah. Jadi tak adalah mesti tunduk tu sampai tak nampak jalan. Yang penting tunduk tu lebih sikit daripada rukuk. Itu pun kalau mampu. Kalau tak mampu pun boleh, clear. Walaupun sama dengan rukuk. Yang pentingnya niat kita bahawasanya tu ke tengah sujud. Dah lah. Tengoklah jalan ke depan. Kalau tengah traffic jam, lagilah. Tadi nak sembahyang tarawih berapa? 40 rakaat. Kalau tengah jam, bukan kata 40, 400 rakaat pun boleh, kan? Relax, kan, duduk je, kan. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang sebelah tengok rajin, orang exercise. Ini exercise cara apa ni, kan? Tak apalah, kan? Yang penting kita dapat buat terus menerus. Macam tu je. Atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, tak kisah. Boleh. Yang penting dapat buat. Islam mudah, tuan-tuan. Bukan kita nak mudah-mudahkan. Ini saya sebut berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Memang berdasarkan mazhab Syafi'i, solat atas kenderaan tidak disyaratkan menghadap kiblat. Solat sunat atas kenderaan boleh buat. Tuan-tuan pernah buat? Siapa pernah buat? Ustaz pernah buat? Tak pernah? Yalah, imam kan semayang kat surau je. Nanti tak apalah. Semayang kat tepi jalan. Kita kadang sanggup berhenti. Tak, kalau semayang fardu je, semayang fardu berhentilah tepi jalan, kan, semayang. Kalau semayang sunat, tak apa, sampai bawa kereta tu. Lagi kena rumah tidur sebelah, anak-anak tidur kat belakang, nak pasang radio terganggu, kita pula dah ngantuk, semayang. Itu caranya, kan? Kalau orang yang hafal Quran, mungkin dia boleh baca Quran banyak. Kita baca Quran, Allah, dah habis dah ayat lazim aku hafal, kan? Ayat lazim pun hafal 10 surah je, kan? Jadi nak baca apa lagi ni sampai mandu, semayang. Itu sebablah kita pastikan bila kita nak keluar rumah, pastikan kita ada wuduk. Ada wuduk siap-siap supaya kita boleh semayang hantar kenderaan. Okey, itu nombor satu yang saya sebutkan ni sebab penting sebenarnya. Sebab saya risau kalau kita balik kampung minggu depan, siapa yang balik kampung untuk raya tu, lepas tu dia balik kampung tu waktu malam, kena pula malam tu Lailatul Qadar. Dah tiap-tiap malam kita semayang kat surau, tiap-tiap malam kita semayang tarawih. Sekali malam Lailatul Qadar kita tak semayang, bayangkan, kita dah rugi dah kat situ. Jadi jangan lepaskan peluang tu untuk sembahyang sunat. Sembahyang tarawih ke, sembahyang tasbih ke, sembahyang hajat ke, apa-apalah boleh, tak ada masalah, sambil memandu. Okey.
Dan pergerakan kita pun tak banyak. Sebab dia kata, Ustaz Bin, macam mana dengan pergerakan? Memandu kereta, duduk dalam jam, nak banyak mana pergerakan? Bukan tiba-tiba macam ni. Dah kenapa? Kalau naik motor, bawa motor nak masuk simpang mungkin lah kan, lepaskan tangan. Tapi itu pun jarang kita nak buat. Semayang macam tu je, selesai. Cuma kalau semayang atas motor, pastikanlah kalau sujud tu jangan buat aksi Spiderman. Spiderman dah Superman. Itu je sudah. Jangan tu imam tahan. Kenapa ni? Semayang sunat bang. Jangan macam tu je sudah. Terawih. Abang tak terawih? Tanya balik dia. Okey, itu nombor satu. Yang keduanya yang saya nak sebutkan adalah bila kita berada dalam bulan Ramadan ni, cuba pastikan satu lagi perkara sebelum berakhirnya Ramadan. Tolong satu benda, betulkan bacaan Al-Fatihah kita. Ni banyak kali saya sebut benda ni, kerap. Asal Ramadan ni, ini antara pesanan saya, memang jadi pesanan tahunan, iaitu betulkan bacaan Fatihah. Betulkan bacaan Fatihah ini bukan dengan kita dengar bacaan dekat radio, dekat komputer kita, dekat handphone kita, bukan. Kita baca bagi ustaz dengar. Kan? Make sure setiap seorang daripada kita buat benda ni. Jumpa dengan imam, ustaz, boleh tak sekejap saya nak baca Fatihah, ustaz dengar sah ke tidak bacaan saya. Dan habis dia bacaan, imam pun kata sah. Macam tu. Kalau dengar macam tu kan seronok. Sah tu bukannya kahwin sah. Okey, maknanya sembahyang aku okey, clear. Make sure benda ni. Takut kita. Takut kalau kita tersilap, kita tak perasan. Memang kesilapan bacaan Fatihah ni banyak orang dia tak perasan. Dia baca salah tapi dia tak tahu dia baca salah. Walaupun seorang ustaz, dia salah, dia tak perasan dia salah. Kan saya pernah cerita dulu, 3 tahun lepas ada seorang imam hafiz Quran dekat surau yang baca waktu malam pertama tarawih tu, dia baca siratal ladzina am anta alaihim, dia baca am anta alaihim, dia baca tiap rakaat dia baca gitu. Orang perempuan yang tanya tu makcik tanya kan, dia kata, ustaz macam mana ni, apa hukum semayang kami ni? Siratal ladzina am anta alaihim. Saya kata salah dengar kot. Salah dengar benda je ustaz, dari isyak sampai ke witir dia baca gitu. Saya kata, dah kalau dah sampai sembahyang witir, dari isyak sampai ke witir, kenapa tak tegur? Dia kata, kami duduk belakang orang perempuan, jauh, macam nak tegur? Orang lelaki lah patutnya tegur kan? Tapi orang lelaki tak tegur. Dia orang sibuk tunggu bila nak moreh. Ni makcik ni cakap, bukan saya kan? Sempat lagi dia mengutuk orang lelaki. Tapi memang patut kena kutuk pun kan? Sebab kenapa biarkan imam tu baca macam tu kan? Tak tegur sampai habis sembahyang, tak tegur. Kok dia orang ingat ada qiraat lain kot. Mungkin lah kan, kami yang tak reti kot, mungkin lah. Tapi tak boleh macam tu kan? Kita kena tahu bacaan Fatihah kita tu. Jadi mungkin imam ni pun dia tak perasan sebab tak ada orang tegur. Kita pun macam tu juga. Kalau seorang al-hafiz macam tu pun boleh salah, agak kita ni memang confirm ke tak salah kan? Satu universiti baru ni, Pusat Islam Universiti tu buat kajian kepada pelajar-pelajar dia, mahasiswa-mahasiswi dia. Dia buat kajian tentang bacaan Fatihah je kan? Saya baru je dalam 2 minggu lepas kot, saya jumpa dengan pengarah Pusat Islam Universiti tu, minum-minum dengan dia. 2 minggu lepas dah puasa kan? 3 minggu lepas lah maknanya. Ustaz tak puasa ke? 3 minggu lepas. Minum petang. Semuanya belum Ramadan waktu tu 3 minggu lepas. Ya betul, hari Jumaat yang sebelum puasa tu, puasa Ahad kan, hari Jumaat tu saya jumpa dia. So dia cerita dengan saya, dia kata kami buat kajian, ada lebih 2,000 responden yang sudi untuk baca Fatihah untuk kami dengar. Dia kata lebih 90% daripada mereka bacaan Fatihahnya salah. Bayangkan, bacaan Fatihah salah. Dia kata tu belum kami tanya bacaan tahiyat akhir. Kan rukun solat tu Al-Fatihah, tahiyat akhir. Selain daripada takbir bagi salam, itu insya-Allah betul lah kan. Fatihah dengan tahiyat akhir. Tahiyat akhir dia rasa lagi teruk lagi. Sampai dia termenung, kata apa yang aku kena buat? Macam mana aku nak betulkan keadaan kat universiti ni? Universiti besar tu kan, salah satu IPTA yang paling besar
Jadi bila kita macam mana ni, apa dia nak buat, saya pesan, saya kata, doktor, bulan Ramadan ni doktor kena buat klinik Fatihah. Itu je lah yang doktor mampu buat sekarang ni. Doktor buat klinik Fatihah dekat masjid universiti dan juga tempat-tempat yang lain yang ramai orang. Doktor letak bus kat depan, ada ustaz-ustaz tahfiz kita, suruh dia orang duduk dekat situ dengar bacaan Fatihah setiap seorang pelajar yang masuk. Dan biar ada, maksudnya biar orang boleh dengar bacaan Fatihah, orang boleh dengarkan bacaan Fatihah. Sebenarnya surau kita pun boleh buat benda ni. Yang saya puji dulu Masjid Jami' Kuala Lumpur buat. Dia Jami' Kuala Lumpur, dia buat dekat stesen LRT Masjid Jami'. Stesen LRT Masjid Jami', dia letakkan 2 orang imam, dia buka bus, dia letak kat situ klinik Al-Fatihah percuma. Jadi sementara nak tukar LRT tu kan, LRT Masjid Jami' tu kan tempat tukar LRT kan. Jadi sementara orang nak tukar LRT tu, berhenti sekejap, duduk kat situ baca Fatihah. Jadi ustaz akan tegur. Ini sangat-sangat penting, jangan kita buat main kan, sebab kita risau kita punya sembahyang tidak sah kan. Tuan-tuan sibukkan je lah Ustaz Amirul kita kan. Tak charge kan? Tak ada. Macam tak ikhlas ni nak kata tak charge. Tak ada okey. Tapi tuan-tuan nak belanja apa-apa bagilah kan. Baca Fatihah 7 ayat kan. Tuan-tuan bagilah apa-apa yang patut kan. Kalau nak bagilah, saya ikhlas hati. Kaya Ustaz ni. Tapi tak, maksud saya tak, Ustaz Amir tak charge pun, setakat Fatihah je. Saya tadi lepas ceramah ada seorang datang ceramah tadi di LPPKN tengah hari tadi. Habis je ceramah ada seorang datang kata saya, Ustaz, Ustaz boleh dengarkan bacaan Fatihah saya? Macam tu je. Saya tengok jam, sempat. Dia kata sebelum ceramah berikutnya, dia kata okey, boleh. Dia pun duduk sebelah saya, duduk dia baca kan. Boleh tak? Itu boleh, sah lah. Semayang tu sah lah, tajwid adalah salah sikit kan, bukanlah tajwid tu perfect, kita baca pun tak perfect mana. Tapi paling tidak bagi sah. Itu yang pentingnya. Jangan sampai semayang kita tak sah. Kita semayang banyak bulan Ramadan ni, kalau tak sah kan rugi. Betulkan bacaan Fatihah. Itu nombor 2 saya sebut. Yang ketiga, kita dah dekat dengan pengakhir Ramadan. Malam ni dah malam 17, 18, 19, 20. Lagi 5 malam kita akan bertemu dengan malam 21. Ataupun 4 malam lagi, 4 malam. Kita akan bertemu dengan malam 21. Maka bermulalah 10 malam yang terakhir bagi bulan Ramadan. Malam 21, malam 22, malam 23 sampailah malam 30 kan. Itu 10 malam yang terakhir. Dia bermula pada malam 21. So, bila nak mula dengan malam 21 tu, antara perkara yang patut kita buat adalah ikutlah apa yang Nabi SAW ajar. Dan benda ni saya banyak kali ulang juga. Okey, dalam hadis memang sebut dan kita semua biasa dengar, Nabi SAW bila masuk saja idza dakhala al-ashr al-awakhir, baginda akan buat apa? Ahya lailah, menghidupkan malam baginda, wa aiqadha ahlah, dan mengejutkan ahli keluarga baginda kan, wa shadda mi'zarah, mengikatkan kain milik baginda, maksudnya bersungguh-sungguh baginda beribadat. Betul. Tapi antara banyak-banyak tu rupa-rupanya kita memang tak buat juga kan? Walaupun dah diulang-ulang banyak kali pada kita, 10 malam terakhir kita tak buat bersungguh-sungguh juga. Salah satu yang kita boleh buat pada 10 malam yang terakhir adalah mengejutkan ahli keluarga. Yang ni cubalah kita buat, kejut ahli keluarga. 10 malam terakhir kejut ahli keluarga untuk bangun bermunajat pada Allah, bangun untuk solat. Anak-anak yang kecil-kecil betul-betul tu tak payahlah. Tapi kalau anak tu dah remaja, dah boleh dah dikejutkan, bangun 10 malam terakhir ni. Bahkan anak yang dah kahwin sekalipun dikejutkan untuk ikut Nabi SAW. Nabi kejutkan siapa? Nabi kejutkan Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali, sedangkan mereka berdua dah kahwin. Maknanya bukan anak kecil yang dikejutkan, anak yang dah dewasa pun dikejutkan. Sebab disebutkan mengejutkan ahli keluarga. Ahli keluarga ni tak kisahlah muda tua, kejut untuk bangun qiyam pada 10 malam yang terakhir. Kalau tak buat tiap-tiap malam pun, biar ada malam yang kita buat. Cuba kita cek, contohnya malam 21 adalah pada Jumaat malam Sabtu contohnya. So kalau Jumaat malam Sabtu, betul ke?
Ya dah betul lah, 22 hari Ahad kan. So 21 hari Sabtu. So Jumaat malam Sabtu tu malam 21. Jadi kita kata okey, malam ganjil. Hari Sabtu cuti. Budak pun tak sekolah, kita pun tak kerja contohnya. Bangunlah awal sikit. Kejutkan ahli keluarga waktu tu. Ajak semayang, dia tidur balik, tu cerita lain. Jangan kita yang tidur balik. Gitu aja. Dia tidur balik tak apa. Yang penting kita dah buat sunnah tu, iaitu sunnah kejutkan ahli keluarga. Bukan wajib. Nabi SAW pun bila kejutkan Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali, bukan sampai Sayyidina Ali bangun, sampai Sayyidatina Fatimah keluar dari rumah ke, tak. Cuma Nabi SAW ketuk-ketuk pintu, Nabi tanya, kalian tak nak bangun ke? Macam tu je. Tidakkah kalian mahu bangun pada 10 malam yang terakhir ni? Itu je. Jadi bila dia orang dah bangun, saya telah, kalau dia orang tak bangun pun tak apalah. Yang penting dah buat kerja. Kita dah buat sunnah Nabi SAW. Kejutkan ahli keluarga pada 10 malam lain. Kalau ahli keluarga kita tu jauh daripada kita pun sama. Kalau tuan-tuan yang mungkin dah senior sikit daripada kita ni, yang anaknya mungkin dah masuk universiti dan sebagainya, boleh kejut. Anak yang kat universiti pun kejut, kan? Call dia, kata kau jangan silent telefon besok, kan? Ayah nak call. Sama juga sebaliknya, boleh juga ayah kita pula call kita, walaupun kita umur dah dekat 50 tahun, kan? Macam tu juga. Ayah umur 80, dia pula yang kejutkan kita, kan? Boleh, tak ada masalah, dapat pahala sunnah, kan? Ayah-ayah yang nak kejar pahala sunnah, dia kejutkan anak dia walaupun anak dia dah umur 50 sekalipun. Macam tu. Tuan-tuan, ada kawan saya seorang, saya pernah cerita kot, ada seorang kawan saya, Abidul pun kenal sebenarnya kawan ni. Dia dulu imam. Waktu dia jadi imam masjid, mak dia dah meninggal lah. Tapi waktu mak dia hidup dulu, mak dia kata tiap hari mak dia akan tanya, kau dah semayang? Dah semayang belum? Dah semayang belum? Padahal dia imam masjid. Memang dah semayang, imam masjid kot. Memang dia jadi imam. Tapi tiap kali mak dia akan tanya, dah semayang belum? Awak dah semayang belum? Tiap hari mak dia akan tanya. Jadi saya kata, Masya Allah, ni mak dia ni memang betul-betul nak ikut sunnah, kan? Dia cek anak-anak dia punya solat, walaupun anak dia seorang imam sekalipun. Jadi kita patut kita fikir balik, aku buat tak benda tu pada anak-anak kita, kan? Pada anak-anak yang dah remaja lah, anak-anak yang umur 4 tahun 5 tahun tak apalah, anak remaja. Tuan-tuan tahu, kalau kita tengok para ulama dulu, saya banyak baca nak manaqib para ulama dulu, kan, cerita-cerita para ulama dulu, mereka biasa je kalau kita baca, daripada kecil mereka dah ikut datuk dia ke, bapak dia ke pergi Qiyamulan. Begitu sekali. Tuan-tuan, saya tak pernah cerita apa makna nama Al-Jufri kat belakang nama saya. Nama Al-Jufri bukan nama saya je lah. Al-Jufri ni satu keluarga yang besar, kan? Satu keluarga yang sangat besar. Saya ada berbelas-belas pupu pun masih lagi Al-Jufri, kan? Banyak keluarga yang sangat besar. Ada seorang pendakwah besar di Timur Tengah yang namanya terkenal, Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, yang terkenal di TV-TV kat Timur Tengah. Itu bapa pupu saya lah tu, lebih kurang 4 pupu macam tu lah, kan? Jadi gelaran Al-Jufri ini diberikan kepada seorang ulama yang mana dia ni digelar macam tu oleh datuk dia, dan datuk dia adalah seorang alim yang sangat besar, orang alim yang sangat besar yang bernama Imam Abdul Rahman Sagaf. Namanya As-Sagaf. Kenapa Sagaf? Sagaf ni maksudnya ni bumbung. Saqaf, siapa belajar bahasa Arab dia tahu saqfun maksudnya bumbung. Saqaf yang bumbung, yang tinggi. Tinggi itu sebab apa namanya bumbung? Bukan sebab dia tukang buat bumbung, tapi sebab ilmunya yang sangat tinggi. Jadi ilmu dia sangat tinggi, maka digelar ilmu dia sampai ke bumbung, macam tu. Jadi digelar adalah As-Saqaf, ataupun orang Arab sebut As-Sagaf. Cucu dia sebelah anak perempuan dia punya anak lelaki, kan? Waktu tu budak kecil lagi, badannya tembam-tembam, kan? Tembam, budak kecil yang tembam, comel lah, comel, kecil-kecil lagi, tapi badannya sedap, macam tu. Dia tiap pagi, dia punya kerja pukul 3 pagi, dia akan ikut dia punya datuk dia tu, Tok Wan dia tu, pergi ke masjid untuk Qiyamulan.
Tiap-tiap pagi pukul 3 pagi itu dah kerja dia. Lebih kurang lah 3 pagi. Saya tak sebut dah 3 pagi tu. Maksudnya awal-awal tu, tengah-tengah malam tu dia akan ikut datuk dia pergi ke masjid. Dan datuk dia akan panggil dia Jifr. Jifr ni maksudnya sebenarnya binatang yang comel, yang gemuk. Asalnya macam tu. Maknanya lembu, anak lembu yang tembam-tembam tu, maka dia akan panggil Jifr. Jadi dipanggil ya Jifr, maksudnya oi tembam, macam itulah kiranya panggilan dia kan. Oi tembam, jom. Kiranya panggilan macam tu, asalnya tu. Walaupun saya tak tembam kan, dan bukan semua Jufri tembam, banyak juga Jufri kurus. Tapi ni cerita tentang asal usul keturunan tu. Jadi bila saya tengok kisah-kisah macam ni kan, kita kata ya Allah, dia orang ni dulu memang daripada kecil tau, kecil sungguh-sungguh. Bayangkanlah budak kecil cute yang tu tembam tu, pukul 3-4 pagi tu dah ikut datuk pergi masjid untuk semayang, untuk qiyamul-lail. Kita sekarang yang datuknya pun tidur nyenyak lagi waktu tu kan, macam mana nak ajak cucunya, bapaknya pun serupa je. Jadi macam mana kita nak melahirkan generasi yang begitu? Jadi bulan Ramadan sebenarnya adalah satu peluang untuk kita buat sunnah ni. Kita kejutkan ahli keluarga. Bukanlah maksudnya mesti buat yang kecil-kecil pun buat juga, tapi paling tidak yang dah besar-besar tu, yang dah boleh semayang dengan baik tu, maka kita kejutkan juga mereka untuk solat pada 10 malam yang terakhir. Okey. Dan akhir sekali saya nak sebutkan di sini adalah semua yang kita buat tadi tu, sebenarnya kita nak mengharapkan supaya kita mendapat keberkatan bulan Ramadan. Bila kita sebut Ramadan Al-Mubarak, kita nak dapat keberkatan Ramadan. Barakah dengan erti kata ziyadatul khair, kebaikan yang berkembang, yang bercambah, yang berterusan. Yang itulah yang kita nak. Kalau Ramadan datang, kebaikannya tidak berkembang, tidak bercambah, tidak berterusan, bermakna kita tidak mendapat keberkatan Ramadan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan Ramadan dan keberkatan Ramadan. Kita bukan sekadar nak kebaikan Ramadan, tapi kita nak keberkatan Ramadan. So lebih daripada baik, iaitu baik itu berkembang, baik itu berterusan. Mudah-mudahan bulan Syawal datang nanti, terus kita jadi hamba yang mendapat kebaikan yang melimpah daripada bulan Ramadan. Allahumma amin. Jadi lepas ni insya-Allah bulan Syawal pun kita terus memakmurkan surau, terus sembahyang berjemaah, terus baca Quran kan, terus belajar Al-Quran kalau masih lagi kita tahu yang kita banyak lagi kekurangan dan sebagainya. Saya nampak iklan kat TV ni ada apa, kelas-kelas Al-Quran untuk kanak-kanak dan sebagainya kan. Untuk dewasa ada? Tak ada kan? Kelas Al-Quran untuk kanak-kanak, tapi untuk dewasa pun kita perlu sebenarnya kan. Carilah, janganlah semua nak jumpa imam je kan. Banyak lagi orang kat luar yang boleh mengajar kita kan. Cari, ada macam-macam teknik, ada kan, teknik ketuk-ketuk ada, teknik apa semua ada. Cari untuk belajar Al-Quran, jangan kita berhenti. So dapat keberkatan Ramadan, maksudnya nanti bulan Syawal terus kita dapat buat kebaikan, walaupun tak sama, tak sebanyak Ramadan, tetapi biar ada kebaikan tu, jangan sampai terlepas. Okey, insya-Allah itu sajalah, cukup setakat itu untuk kali ini tazkirah ringkas bulan Ramadan. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung pengajian kitab Safinatun Najah. Kita masih lagi perbincangan kita dalam bab bersuci lagi kan, kita masuk bab solat kan, masih lagi bab bersuci. So bulan depan insyaAllah kita akan sambung pengajian Safinatun Najah, insyaAllah. Itu je lah. Ada soalan ke? Dia tazkirah jarang ada soalan, tapi kot nak tanya soalan fiqah dah lalang saya dekat sini. Yang genap tu, syafaat tu. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i sebenarnya boleh berlaku sebenarnya. Dia ada satu lagi cara yang lebih elok untuk kita niatkan witir, adalah 2 rakaat yang pertama tu kita tak payah niat syafaat pun, tak payah niat syafaat, tak apa. Dia ada satu lagi cara yang lebih mudah, iaitu aku berniat sembahyang witir dan sembahyang 2 rakaat daripada witir kerana Allah Ta'ala, atau menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Maknanya daripada witir, minal witri dia panggil, yusalli raka'ataini minal witri, maksudnya 2 daripada keseluruhan witir.
Jadi witir kita tu tak kisah berapa. Witir boleh buat 3, 5, 7, 9, 11. Okay, maksimumnya 11. Jadi kalau kita buat 2 tu genap, dia bukan ganjil kan. So kita kata 2 daripada witir. Maknanya 2 daripada total, tak kisahlah total 3 ke 5 ke. Jadi 2 daripada witir tu. Dan itulah sebenarnya niat kita pun dalam hati. Saya yakin semua kita niatnya macam tu. Bila kita sembahyang witir, dalam hati kita tahu yang witir kita tu bukan 2 je. Ada yang niat sembahyang witir 2 je? Mana ada, kan? Sebelum sembahyang lagi imam dah sebut, okey, sembahyang witir 3 rakaat 2 kali salam, kan? Jadi waktu kita nak niat tu, memang dah ada dah niat kita 2 tu daripada 3 untuk sembahyang witir. Cukuplah. Itu dah dikira sebagai niat sembahyang witir yang dikira. Bagus, soalan tu viral kan. Itu antara video yang viral. Saya tahu Ustaz Somad ada video yang viral. Ada soalan lain yang viral lagi ke apakah? Itu je kan? Haji nak viralkan ke macam mana? Tak, okey kan. Kasut kita ni, kita balik waktu kita belajar bab suci sebelum ni kan. Kasut kita ni asalnya suci ke najis? Asalnya suci. Melainkan kita yakin datangnya najis baru jadi najis. Kalau kita tak ada keyakinan kita ada terpijak najis, tak ada, kita ada tak nampak ke bau ke kan. Maksudnya kita kita tak ada. Dan kita pun tahu kalau kita terpijak confirm kita akan pergi basuh kan. Jadi dalam keadaan macam tu kita boleh sembahyang pakai slipper tu. Memang ada kemungkinan kan nanti entah ada terpijak, kan kita pernah sebut itu kan, entah kod-kod, jangan-jangan, agak-agak, ni semua kena buang. Dalam bab bersuci semua perkara-perkara ni kena buang. Balik pada yang yakin. Yang yakin asal dia suci. Jadi walaupun kita pakai slipper nak sembahyang, jangan buka slipper tu, pakai je, tak ada masalah. Kecuali memang bawa kereta drive tak pakai slipper, sebagai akak-akak macam tu kan. Bila sembahyang, bila bawa kereta je buka kasut. Jangan pula ustaz kata kena pakai kasut, sudah kan. Bukan kena pakai kasut, silakan pakai, tak ada masalah. Macam kalau tawaf kan, ada ustaz-ustaz ajar slipper tak boleh bawa, entah ada terpijak najis, dia kata. Dah lah slipper baru beli. Tu tak boleh, makcik-makcik tak boleh bawa slipper tu. Kadang kan kita bawa beg kan ataupun plastik tu kan, letak slipper kat dalam uncang tu. Lepas tu nak letak kat mana? Letak kat luar. Memang kena curi lah. Salah. Boleh je, tak ada masalah. Melainkan memang kita tahu kena najis. Tu cerita lain. Tahu kena najis, baru jangan bawa. Anak kita pun macam tu juga, sama. Anak kita dah bersihkan dia punya pampers, lepas tu dia naik atas kita, sebenarnya kita sah. Walaupun ada kemungkinan dia ada buang, melainkan memang dah berbau lah. Dia duduk atas kita bau, tolaklah dia ke tepi. Janganlah tolak kuat-kuat. Pandai lah tolak dia kan. Kalau ada ke tepi, teruskan sembahyang. Okey, boleh. Ya. Yeah. Kan sudah baca slogan kan. Kita nak tahu yang bacaan kita, kalau imam dia baca kuat, kita sebagai makmum baca tak dengar kan. Atau macam mana yang kadar dia, atau yang betul memang kena cukup. Tahu betul. Orang tu suka baca macam tengok dah betul kan. Okey. Itu sebab bacaan Fatihah kita ni kita perlu betulkan di luar solat. Itu pasal pentingnya kita pastikan Fatihah kita tu dah betul sebelum kita solat. Jadi kita jumpa dulu ustaz, kita baca, ustaz dengar bacaan Fatihah kita betul. Jadi bila kita solat, tak adalah macam kita kena dengar betul-betul tajwid tu semua kan. Yang ni kena 2 harakat, yang ni kena 4 harakat, yang ni paling panjang 5. Yang ni kena dengung, yang ni kena ni. Tak ada dah. Sebab memang kita punya bacaan tu dah betul dah.
Jadi berdasarkan kepada bacaan yang dah betul di luar solat, so dalam solat kita jangan terlampau sangat memikirkan tajwid tu. Memikirkan tajwid di dalam solat, dia boleh jadi hukum dia boleh makruh, sebab dia boleh menghilangkan khusyuk. Menghilangkan khusyuk sebab asyik fikir panjang pendek, asyik fikir dengung, asyik fikir semua benda tu. Sedangkan yang sepatutnya kita fikir adalah ayat yang kita baca tu, bukan hukum tajwidnya. Tajwid ni, tujuan tajwid adalah mencantikkan. Mencantikkan, itu maksud tajwid. Tajwid maksudnya mencantikkan. Dia bukan mesti sah atau batal. Sembahyang kita, Fatihah kita tak ikut tajwid pun boleh sah sembahyang. Fatihah kita cuma tak cantik. Tak cantik, kita cantikkanlah. Itu hukum, itu sebab kita belajar tajwid untuk mencantikkan. Tetapi ada benda-benda yang kita buat sampai membatalkan, yang itu bahaya. Yang kita risau, bacaan kita tu bukan sekadar tidak cantik, tetapi tidak sah. Itu pasal kita kena belajar, sebab kita kena baca. Itu yang ulama sebut wajib belajar. Wajib belajar tu supaya sembahyang kita jadi sah, kan? Jadi bukan waktu sembahyang tu baru kita tengok, baru kita nak dengar betul-betul, tak. Tapi sembahyang, rukun-rukun solat mesti dibaca kadarnya adalah mendengarkan kepada telinga. Bukan telinga dengar, mendengarkan kepada telinga. Beza dengan telinga dengar. Telinga dengar hukum pada telinga, mendengarkan tu hukum kat sini. Jadi apa yang kita baca ni sekadar yang mana kalau normal kita punya telinga boleh dengar. Kalau imam kita tengah baca surah, kita baca Fatihah, memang kadang-kadang kita tak dengar. Jangan kita kuatkan lagi suara kita. Nak lawan dengan speaker, kan? Speaker pula hebat, surah Al-Quran Alamin sedap pula, tu kita kuatkan lagi suara kita, melawan pula. Salah, kan? Tak payah kuatkan suara. Cukup sekadar yang kalau agak-agak kita waktu biasa memang kita boleh dengar dah, walaupun waktu sembahyang tu kita tak dengar. Jadi kalau kata aku risau kalau aku baca macam ni, takut kalau ada yang salah, kita dah betulkan dah tadi sebelum sembahyang, kan? Maknanya di luar solat kita dah betulkan dah bacaan Fatihah kita. Tak payah kita terpengaruh dengan kita punya was-was tu. Was-was akan bisik, betul ke kau sembahyang baca ni? Tak sah atau tidak? Tak sah pun. Jadi kita pun lagi kuatkan suara, lagi kuatkan suara. Rupanya itu sekadar was-was. Jangan terpengaruh dengan was-was. Jadi tak payah nak dikuat-kuatkan suara sampai mengganggu pula orang lain, kan? Wallahu a'lam. Ada murid ke mana ni? Ada. Dah habis. Alhamdulillah. Hadir dah tu. Tak saja saya tanya sebab kalau ada soalan lagi kan, dia nak tanya soalan, jangan nak tanya lagi, murid habis nanti. Macam tu lah. Okay. Jadi kalau dah habis, alhamdulillah. Jadi memang okey dah tu, kan? Dah tak ada rugi apa-apa dah lah. So dah habis. Dia kan kalau sembahyang tarawih 8 dengan 20, siapa yang sembahyang 8 untung dia dapat murid lah. Itu pasal setengah masjid dia kena buat murid 8, murid 20. Siapa yang sembahyang 8 makan murid 20 haram hukum dia. Dia jadi macam tu. Dia siap letak-letak besar-besar murid 20, kan? Sebab banyak orang yang sembahyang 20 tu komplain, kami sembahyang 20 murid habis. Lepas ni kita buat pula murid tak ada tazkirah, murid lepas tazkirah, kan? Dia macam tu. Okey. Ada soalan lagi? Ya. Qiyamul Lail. Kalau apa? Rasulullah SAW tu. Rasulullah SAW buat dua-dua. Ada sembahyang di rumah, ada sembahyang di masjid. Dalam hadis Nabi SAW sebut afdalu salatil mar'i fi baitih illa al-maktubah. Sebaik-baik solat seseorang itu di rumahnya kecuali solat yang wajib. Maksudnya di rumah lebih afdal daripada di masjid bagi solat-solat sunat secara umumnya. Bahkan ba'diyah pun Nabi SAW buat di rumah. Ba'diyah Nabi SAW buat di rumah. Habis kita buat kat surau, kenapa? Sebab kat surau kita buat, balik rumah tak buat dah, kan? Jadi lebih baik buat kat surau daripada kat rumah tak buat langsung, kan? Itu satu. Yang keduanya, kenapa kita pergi ke masjid, kita sembahyang sunat, qiyamul lail dan sebagainya? Sebab kita nak iktikaf. So niat iktikaf tu sebenarnya
Lepas tu sembahyanglah sunat. Maksudnya bukan kita pergi tu untuk sembahyang sunat tu, tapi kita nak beriktikaf, dan iktikaf dipenuhkan dengan amal ibadat, sembahyang sunat, baca Quran dan sebagainya. Maka dah kita iktikaf tu tengah malam, sembahyanglah qiyamul lail, sembahyanglah tahajud, sembahyanglah istikharah, sembahyang hajat, sembahyang taubat dan sebagainya. Bukan tujuan kita semata-mata nak pergi masjid tu sebab nak sembahyang sunat. Kalau betul-betul semata-mata sebab nak sembahyang sunat, di rumah lebih afdal. Tapi kalau kita pergi tu sebab nak iktikaf, kemudian kita sembahyang sunat, betul lah, tak ada masalah. Ataupun sebab kita tahu kalau dekat masjid kita lagi semangat untuk sembahyang sunat, maknanya suasana tu lebih kondusif untuk kita. Kat rumah tak sesuai sangat. Contoh rumah kita kecil, tak sesuai nak sembahyang sunat, mungkin akan mengganggu dan sebagainya. Ataupun mungkin anak kita dah buat bising dan sebagainya. Jadi kita rasa macam tak sesuai kat rumah, ataupun rumah kita panas kan, dekat surau aircon kuat kan, siap pakai sweater kita datang surau Putra Alamin kan, sejuk kan, sedap je kan. Berpeluh juga Cermin dulu. Oh ya, cermin yang berpeluh, bukannya orang yang berpeluh. Okey. Okey, tak apalah. Maknanya okey lah tu, alhamdulillah. Ya. Jadi datang sebab selesa. Dia rasa, dia kata aku semayang kat sini, semayang aku lebih khusyuk. Aku lebih khusyuk kalau aku semayang sunat kat masjid banding kat rumah banyak gangguan. Pergilah masjid. Tapi kalau kita boleh sama je, maka memang di rumah lebih afdal. Itu Nabi SAW lepas semayang fardu, baginda akan terus balik rumah. Baginda akan semayang sunat kat rumah. Memang itu caranya. Tapi kita pun tahu rumah Rasulullah SAW dengan masjid memang sebelah-sebelah aja. Ya, jadi sebelah-sebelah aja. Keluar pintu masjid tu, pakai keluar tu terus masuk ke rumah. Terus masuk ke rumah isi-isi baginda. Jadi memang senanglah baginda nak semayang sunat tu, masuk ke rumah, semayang terus. Kita kalau masjid tu jauh, nak balik ke rumah, takut singgah supermarket dulu, singgah kedai mamak pula. dah masuk asar dah. Ba'diyah Zuhur entah ke mana. Maka baik semayang dulu ba'diyah Zuhur dekat masjid. Wallahu a'lam. Okey. Cukup setakat tu insya-Allah untuk malam ni. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, dapat kita beribadat sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan ini. Allah kurniakan kita taufik dengan malam Lailatul Qadar, dapat beribadat sebaik-baiknya pada malam Lailatul Qadar untuk diri kita dan keluarga kita serta orang yang kita sayang. Moga-moga Allah Ta'ala terima kita, terima amalan kita, lipat gandakan pahala kita dan mengurniakan kita kemaafan atas segala kecuaian, kekurangan kita. Moga Allah Ta'ala menjadikan diri kita dan keluarga kita dapat menikmati Ramadan seperti mana dinikmati oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Allah kurniakan kita istiqamah di atas jalannya sehingga akhir hayat kita. Jadikan hari kita yang terbaik adalah hari kita bertemu dengannya, hari kita yang paling mencintai Rasulullah SAW adalah pada hari kematian kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.